Rasanya ramai yang sedia maklum bahawa negara kita ada Akta Kerja atau lebih spesifik Akta Kerja 1955. Tujuan Akta Kerja 1955 ni adalah untuk menetapkan standard minima untuk para pekerja agar tidak dieksploitasikan oleh para majikan. Tapi mungkin ramai yang tak tahu bahawa Akta Kerja 1955 ni melindungi kategori pekerja-pekerja yang tertentu sahaja. Jadi walaupun anda seorang pekerja, bukanlah bermaksud secara automatik anda dilindungi bawah Akta Kerja ni. Mula sekali kita kena tahu bahawa Akta Kerja 1955 ni hanya terpakai pada pekerja swasta di Semenanjung Malaysia dan juga Labuan. Tidak terpakai pada kaki tangan kerajaan dan juga pekerja di Sabah dan Sarawak. Pekerja di Sabah dan Sarawak, mereka ada Sabah dan Sarawak Labour Ordinance yang tersendiri. Tapi macam mana pun kandungan dia tu saya anggarkan lebih kurang dalam 85 ke 90% sama saja dengan Akta Kerja 1955. Jadi dalam Akta Kerja 1955 ni ada menyebut definisi pekerja. Jadi definisi pekerja ni lah yang dilindungi dalam Akta Kerja 1955 ni. Yang pertama sekali, pekerja yang bergaji 2,000 ke bawah. Bermaksud kalau gaji anda bawah daripada 2,000, secara automatik anda dilindungi oleh Akta Kerja. Selain dari itu, tanpa melihat pada gaji seseorang pekerja tu, kalau dia bekerja sebagai seorang pemandu ataupun seorang mekanik kenderaan, maka mereka dilindungi oleh Akta Kerja. Bermaksud kalau katakanlah mekanik tu gaji dia 5,000, lebih daripada 2,000, tapi disebabkan dia bekerja sebagai mekanik kenderaan, jadi dia dilindungi oleh Akta Kerja. Juga tanpa melihat pada gaji seseorang pekerja, kalau mereka bekerja sebagai buruh kasar ataupun manual labour, maka mereka dilindungi oleh Akta Kerja. Mungkin persoalan dia ialah apakah yang dimaksudkan dengan manual labour ataupun pekerja buruh ni. Secara umum, pekerja buruh ni adalah pekerja yang banyak menggunakan kudrat dia ataupun menggunakan tangan dia. Mungkin ramai yang tertanya, banyak je kerja yang menggunakan tangan, tapi macam mana kita nak tentukan sama ada itu kerja tu adalah kategori kerja buruh ataupun tidak. Jadi ada beberapa panduan yang kita boleh gunakan. Pertama sekali kita tengok, kalau kerja tu tak perlukan kemahiran, tak perlukan sijil, tak perlukan pengalaman, maknanya sesiapa saja pun boleh memohon. Jadi kita boleh kategorikan dia sebagai manual labour. Panduan yang kedua ialah kerja yang dilakukan tu adalah secara berulang kali. Kalau dia datang kerja, contoh dia, kerja dia buat itu saja. Dia tak ada nak kena buat kerja-kerja lain. Dan kerja dia tu tak memerlukan banyak ruang untuk dia berfikir. Dia ikut saja apa arahan yang diberikan. Panduan yang ketiga pula, kerja dia ni tidak melibatkan penggunaan kertas, pen, komputer. Kerja dia tu tak memerlukan penggunaan meja. Jadi ini tiga panduan yang kita boleh gunakan untuk menentukan sama ada seseorang pekerja tu dikategorikan sebagai pekerja buruh ataupun bukan. Selain daripada tu, penyelia yang menyelia manual labour ataupun pekerja buruh juga dilindungi oleh Akta Kerja. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih.